murid-murid semua, apa khabar? Okey, memandangkan sekarang ni kes COVID semakin meningkat, jadi kita terpaksa menjalankan PKP dan sekolah perlu ditutup. Jadi kita terpaksa menjalankan kelas secara atas talian menggunakan aplikasi Webex. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat membuka kamera supaya cikgu dapat lihat wajah anak-anak murid semua. Okey. Terima kasih kepada anak-anak murid semua kerana sudi membuka kamera. Okey, tapi cikgu tengok kenapa semua anak-anak murid ni macam mengantuk je. Memandangkan kita buat kelas pukul 8 pagi kan, jadi masih ada yang mengantuk, tapi tak apa. Sebelum kita mulakan topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak buat aktiviti bersama dengan anak-anak murid semua, iaitu aktiviti menyanyi dengan cikgu. Jadi murid-murid semua boleh ikut cikgu pasal lagu yang bertajuk Welcome Everyone. Cikgu rasa semua orang tahu lagu ni kan. Okey, tadi kita telah pun menyanyi, jadi cikgu rasa murid-murid semua dah tak mengantuk lagi. Jadi kita akan ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tunjukkan sesuatu kepada korang dan cikgu nak korang teka apa yang cikgu tunjukkan kerana ianya berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekarang ni cikgu ada warna. Yang pertama ada warna oranye, warna biru dan juga warna kuning. Betul. Okey. Yang seterusnya cikgu ada bentuk. Okey. Kat sini ada bentuk segi 4. Okey, ni bentuk bulat. Yang ni bentuk segi 3. Okey. Seterusnya cikgu ada bunga. Okey, pertama kali korang tengok bunga ni, apa yang terlintas dalam fikiran korang? Ya, betul tu, cantik kan? Bunga ni cantik. Lepas tu warna dia warna pink. Lepas tu cikgu dapat hidu bau dia. Bau dia wangi. Okey, seterusnya cikgu ada ni, seekor semut di tapak tangan cikgu ni. Murid-murid semua dapat tengok tak? Dapat lihat tak? Nampak ke tak semut ni? Tak nampak? Kenapa tak nampak semut ni? Ya, sebab semut tu sifat dia sangat kecil, jadi tak nampak. Tak apa, cikgu akan kembalikan kepada kawan-kawan dia. Okey, kalau nak dibandingkan semut dengan gajah, semut ni sangatlah kecil dibandingkan dengan gajah yang sangat besar. Okey, berdasarkan objek-objek yang cikgu tunjukkan tadi tu, murid semua dapat teka tak topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, kata sifat. Betul, sebenarnya cikgu nak mengajar berkenaan dengan kata sifat ataupun kita juga sebut dia sebagai kata adjektif. Tapi cikgu cikgu nak mengajar dengan lebih mendalam, iaitu berkenaan dengan frasa adjektif. Okey, sebelum cikgu meneruskan ke topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan nyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti 2 jenis binaan frasa adjektif dalam bahasa Melayu. Okey, yang kedua, murid dapat membina satu ayat menggunakan satu jenis binaan frasa adjektif yang terdapat dalam teks wacana. Okey, sebelum kita lebih lanjut, cikgu nak tanya murid-murid semua. Adakah murid semua tahu apa itu frasa adjektif? Tidak tahu? Tak apa, cikgu akan bagi tahu. Okey, frasa adjektif ni adalah susunan perkataan yang terdiri daripada satu
perkataan ataupun beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif ataupun kata sifat sebagai intinya. Kata inti ni menjadi bahagian utama dalam susunan frasa adjektif. Okey, frasa adjektif ni berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan bagi frasa kerja dan juga frasa sendi nama dalam ayat. Okey, cikgu bagi ayat. Contohnya, frasa adjektif ni sebagai predikat. Contoh ayat, adik, kereta adik amat mahal. Kereta adik merupakan frasa nama yang menjadi subjek dalam ayat ini. Yang kedua, ayat yang kedua merupakan ayat yang berikutnya adalah predikat, iaitu amat mahal. Amat mahal ni merupakan frasa adjektif yang menjadi penerang, yang menjadi predikat bagi frasa bagi ayat tersebut. Okey, jadi korang telah tahu apa itu frasa adjektif. Jadi cikgu akan beralih pula kepada objektif utama kita pada hari ini, iaitu susunan jenis binaan ayat, jenis binaan frasa adjektif dalam bahasa Melayu. Okey, binaan frasa adjektif dalam bahasa Melayu ni ada dua. Yang pertama, binaan satu perkataan. Okey, yang kedua adalah binaan dua perkataan. Okey, kita pergi dahulu kepada binaan satu perkataan. Okey, binaan satu perkataan ni terdiri daripada satu sahaja kata adjektif. Seperti kecil, besar, cantik, biru, kuning, pandai. Itu merupakan contoh kata adjektif dengan satu binaan perkataan sahaja. Begitu juga dengan perkataan yang mengalami imbuhan seperti terpandai, sebaik, kehitam-hitaman. Itu merupakan kata adjektif juga yang mengalami imbuhan, tapi tetap dipanggil sebagai frasa adjektif dengan satu binaan perkataan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata adjektif dengan binaan dua perkataan. Okey, kata adjektif dengan binaan dua perkataan ni ada dua, iaitu binaan perkataan dia terdiri daripada kata adjektif dan juga kata adjektif. Gabungan kata adjektif dan kata adjektif. Ataupun kata adjektif dengan kata nama yang membina konstituen baru dan makna yang baru. Okey, contoh dua kata adjektif yang bergabung dengan kata adjektif yang mempunyai unsur keserasian seperti kurus, kering. Kurus dan kering itu dua-dua merupakan kata adjektif, tetapi dua-dua bergabung membentuk binaan frasa adjektif dua perkataan yang mempunyai makna keserasian, kurus dan kering. Okey, yang berikutnya, dua kata adjektif yang bergabung yang membawa maksud berlainan. Contohnya, tua, muda. Tua dan muda merupakan dua-dua kata adjektif tetapi mempunyai maksud yang berlainan, iaitu tua dan muda. Okey, yang ketiga adalah dua kata adjektif yang mana dua perkataan ini digunakan untuk unsur rentak, iaitu keindahan bunyi seperti kaya raya. Okey, kaya raya, tinggi, lampai. Ini penggunaan dua kata adjektif ini adalah untuk mengindahkan lagi perkataan tersebut ataupun ayat tersebut. Okey, yang kedua adalah binaan frasa adjektif dua perkataan, gabungan kata adjektif dengan kata nama. Okey, binaan kata adjektif dan juga kata nama ni seperti muda, remaja. Muda merupakan frasa kata adjektif. Remaja merupakan kata nama. Jadi gabungan dua kata adjektif dan juga kata nama ni membentuk makna dan juga konstituen yang baru. Okey, yang merupakan binaan frasa adjektif dua perkataan. Okey, yang berikutnya, terdapat juga unsur penguat dalam frasa adjektif. Okey, kerana frasa adjektif ni boleh terdiri daripada satu kata dan hanya boleh
dan boleh terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh unsur penguat. Okey, unsur penguat ni boleh hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama, unsur penguat hadapan, unsur penguat belakang dan unsur penguat bebas. Unsur penguat hadapan ni boleh hadir di hadapan kata adjektif sahaja. Sebagai contoh, terlalu baik. Terlalu adalah kata penguat, baik adalah kata adjektif. Jadi, terlalu baik, terlalu perlu hadir di hadapan kata adjektif. Tak boleh hadir di belakang kata adjektif. Contohnya, baik terlalu. Jadi, ayat ni, perkataan frasa ini nampak bunyi pelik kan? Bila kita cakap baik terlalu, itu salah dari segi tata bahasa. Jadi kita perlu letak di hadapan. Begitu juga dengan kata penguat paling, sangat. Itu perlu hadir di hadapan kata adjektif. Terlalu baik, paling cantik, sangat mahal. Kita tak boleh cakap baik terlalu, cantik paling, mahal sangat. Tak boleh. Perlu hadir di hadapan sahaja. Okey, yang kedua, kata penguat yang hadir di belakang kata adjektif itu hadir selepas kata adjektif seperti sekali, benar, nian. Okey, kata penguat ini perlu hadir di belakang kata adjektif seperti contohnya jahat sekali, laju benar, cantik nian. Kita tak boleh cakap sekali jahat, benar laju. Itu tidak sesuai. Okey, yang ketiga adalah penguat bebas, iaitu boleh hadir sama ada di hadapan dan juga di belakang kata adjektif. Sebagai contoh, amat, sungguh. Contohnya, amat merdu. Kita boleh juga cakap merdu amat, sungguh baik ataupun baik sungguh. Dua-dua itu sesuai digunakan dalam kata dalam frasa adjektif. Okey. Unsur penguat juga boleh hadir berentak dalam kata adjektif untuk memberi maksud terpaling ataupun darjah penghabisan. Sebagai contoh, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Ayat ini adalah frasa ini adalah frasa yang betul kerana sungguh amat dua-dua adalah kata penguat, baik adalah kata adjektif. Jadi sungguh amat baik ini menunjukkan terlalu baik, amat baik ataupun sungguh baik. Jadi masukkan dua kata penguat dalam satu kata adjektif ini menunjukkan darjah penghabisan ataupun terkuat, terpaling macam tu. Okey, seterusnya terdapat juga kata bantu dalam frasa adjektif. Selain daripada kata penguat, kata bantu juga boleh hadir dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh wujud dalam kata adjektif yang ada kata bantu. Kata bantu seperti sudah, belum, masih, itu merupakan kata bantu. Sebagai contoh, sudah masak, belum pandai, masih muda. Itu merupakan kata bantu yang hadir dalam kata adjektif. Okey. Jadi murid semua dah faham kan berkenaan dengan frasa adjektif dan juga binaan frasa adjektif dalam bahasa Melayu. Jadi cikgu nak kukuhkan lagi pemahaman murid-murid semua berkenaan dengan frasa adjektif. Jadi cikgu nak murid semua buka muka surat 12 dalam buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Dalam muka surat 12 ni ada wacana. Cikgu nak korang baca wacana ni. Wacana yang bertajuk menyusuri pulau inspirasi. Dalam teks wacana ni, cikgu nak korang semua cari dua jenis binaan frasa adjektif, iaitu binaan satu perkataan dan juga binaan dua perkataan yang terdapat dalam teks wacana tersebut. Seterusnya, selepas kamu semua dah jumpa binaan frasa adjektif tersebut, cikgu nak korang semua bina ayat menggunakan jenis frasa adjektif, binaan frasa adjektif yang kamu jumpa itu, iaitu bina satu ayat
berdasarkan satu jenis binaan frasa adjektif. Jadi satu ayat menggunakan satu binaan frasa adjektif binaan satu perkataan, dan satu lagi frasa adjektif binaan dua perkataan. Jadi akan ada dua ayat menggunakan dua jenis binaan frasa adjektif yang terdapat dalam wacana teks tersebut. Okey, jadi selepas siap, cikgu nak korang menghantar jawapan tersebut dalam grup Telegram kelas kita selewat-lewatnya pada hari Isnin minggu hadapan, kerana pada hari Selasa minggu hadapan, pada kelas hari Selasa minggu hadapan, cikgu akan berbincang dengan kamu semua bagi memastikan kamu semua faham terhadap topik yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi sekiranya murid-murid semua ada masalah berkenaan dengan latihan yang cikgu bagi tadi, korang semua bolehlah hubungi cikgu melalui Telegram peribadi cikgu, ataupun boleh juga bertanyakan di dalam grup Telegram kelas kita. Okey, nampaknya masa mencemburui kita. Cikgu akan akhiri kelas kita pada hari ini dengan rumusan. Ada siapa-siapa yang sudi buat rumusan tak berkenaan dengan topik pelajaran yang cikgu ajar pada hari ini? Okey, betul. Terima kasih kepada yang buat rumusan. Jadi cikgu pula yang akan membuat rumusan. Okey, cikgu akan buat rumusan terhadap topik pelajaran kita pada hari ini, iaitu pada hari ini kita telah belajar berkenaan dengan apa itu frasa adjektif. Okey, cuba kita imbas kembali. Kita masih ingat kan apa itu frasa adjektif? Okey, frasa adjektif adalah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan ataupun beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif ataupun kata sifat sebagai inti. Sebagai kata inti. Yang kedua, kita belajar berkenaan dengan binaan frasa adjektif. Binaan frasa adjektif ada dua. Yang pertama, binaan satu perkataan dan juga binaan dua perkataan. Binaan satu perkataan, gabungan kata adjektif dengan kata adjektif seperti kecil, bulat. Okey, binaan dua perkataan terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan kata adjektif dengan kata adjektif seperti kurus, kering, cantik, molek. Manakala binaan gabungan kata adjektif dan juga kata nama seperti muda, remaja, buta, huruf. Okey, yang seterusnya kita belajar juga berkenaan dengan kehadiran kata penguat dalam kata adjektif. Kata penguat seperti sudah, belum, akan yang boleh hadir di hadapan, di belakang dan juga hadir bebas sama ada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Okey, seterusnya kita belajar juga berkenaan dengan kata bantu yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Kata bantu seperti sudah, belum, akan dan sebagainya. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid kerana sudi mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.